Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrih idh qalu ma anzalallah ala basharin min syai' qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nura wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. Dan tiadalah mereka, yakni kaum Yahudi, menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah, tanyakanlah kepada kaum Yahudi yang ingkar itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu qaratis, yang kamu jadikannya lambaran-lambaran kertas. Tubdunaha wa tukhfuna katsira, sambil kamu perlihatkan kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya dan kamu sembunyikan kebanyakannya. Wa 'ullimtum ma lam ta'lamu, sedangkan kamu pula diajar dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh kamu sebelum itu. Antum wala aba'ukum, kamu dan tidak juga datuk nenek kamu. Qulillah, katakanlah kepada mereka Allah jualah yang menurunkan. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Ayat sebelum ini menyatakan nabi-nabi itu diberi kepada mereka al-hukma al-kitab wal-hukma wan-nubuwah. Kitab diberikan kepada mereka, hikmat, ilmu pengetahuan diberikan kepada nabi-nabi, dan kenabian, risalah, kuasa diberikan kepada nabi-nabi. Ini besar ni yang diberi oleh Allah Ta'ala. Alkitab ini besar, wahyu kitab besar, sebab mereka tidak boleh dapat daripada mana-mana sumber pun. Tak boleh dapat. Akal manusia bolehkah dia nak ciptakan suatu? Katakanlah mereka ingin menciptakan sebagai kitab. Contoh, ambillah contoh kitab Taurat ke, kitab Quran ke, mana-mana kitab mereka ingin ciptakan. Tidak mungkin, tidak boleh sama sekali. Mereka boleh buat, tetapi sebanyak mana mereka boleh bergantung kepada diri mereka. Cedok sana, cedok sini, bukan mainnya. Kemudian keluarlah berapa ratus muka, 300 muka. Dapatlah dia punya PhD, dapat cedok sana, cedok sini. Tuhanlah maha tahunya. Nak buat sendiri, nak tulis sendiri, sepatah pun tak boleh. Sebenarnya kalau bergantung pada modal, duduk, ambil pen, ambil kertas, cuba nak tulis apa benda boleh tulis. Tak boleh. Ini kan kitab suci yang diturun daripada Allah untuk manusia. Begitu rupa, mengandungi semua perkara di dalam itu. Tidak ada satu perkara pun yang manusia boleh fikir menyamai seperti yang ada dalam kitab suci itu. Itu dia kitab. Kemudiannya pula sultan tasyri' yang disebutnya di sini al-hukmah, hukum. Di sana hukum halal haram, mengapa halal, mengapa haram. Kemudian di sana pula yang mengandungi tidak ada satu ayat dengan ayat lain yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Malah kisah begitu banyak dalam Quran disebut. Kita ambil Quran saja, kisah. Tapi pernahkah ada pertentangan antara satu dengan lain? Berapa kali kisah Nabi Adam dibicarakan dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Maryam, dalam surah Taha, dalam surah banyak dibicarakan tentang Nabi Adam.
Pernahkah wujud di sana pertentangan antara satu dengan lain? Sekalipun yang dibicara itu perkara yang sama, bahasanya lain-lain, pernahkah ada pertentangan? Tak ada pertentangan. Tak ada. Nyatalah bahawa keterangan yang seumpama ini tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab suci itu dipilih manusia untuk menerimanya. Bukan sembarang orang mampu menerima kitab suci. Bukan semua orang mampu menerima wahyu. Bukan. Kekuatan Nabi SAW dan orang yang seumpamanya Nabi itu saja yang mampu menerima wahyu. Mampu menerima wahyu. Selain daripada Nabi-Nabi yang tidak mempunyai kekuatan yang cukup, barangkali mereka akan padam di tengah jalan. Padam disebabkan begitu beratnya wahyu dan ilmu pengetahuan yang ada dalam kitab-kitab suci disampaikan kepada mereka itu betapa mendalam, betapa jauhnya untuk memahami. Bukan manusia yang biasa boleh memikul kitab seperti kitab-kitab suci itu. Tetapi bagaimana Yahudi? Setakat mana mereka boleh nilai sepenuhnya? Apakah mereka boleh menilai sepenuhnya kitab-kitab suci itu ataupun bagaimana? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak boleh menilaikan hak, tidak boleh menilaikan mengikut yang sepatutnya. Kalau mereka boleh menilaikan yang sepatutnya kitab suci itu, Yahudi datang tunduk kepada Nabi Muhammad, engkau Muhammad Rasulullah, akan menilai begitu. Tapi pernahkah Yahudi menilaikan kitab suci Al-Quran ini seperti mana yang sepatutnya? Sedangkan mereka, umat Nabi Musa, dan mereka tahu dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat mereka tahu kebenaran kitab suci itu, tetapi mereka pernahkah menilainya? Mereka tidak menilai usahakan kepada Al-Quran, tetapi kitab Yahudi mereka sendiri, kitab Taurat sendiri pun mereka sembunyikan separuh dan mereka hanya baca kepada orang ramai separuhnya saja. Katanya wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak dapat menilai. Qadara, mana qadara artinya menilai, artinya menghormati, artinya mengukur. Qaddara takdir, kita mengukur air kita ukur berapa dia punya sukatannya, itu disebutnya qaddara. Berapa tinggi, berapa luas, ini namanya kita ukur. Bila kita ukur, namanya kita qaddara. Qaddara takdiran artinya ukur. Qaddara juga maknanya menghormati. Lailatul Qadar, pada malam yang penuh kehormatan, malam yang penuh penghormatan, sebab ukuran malam itu tidak boleh dibandingkan dengan ukuran malam-malam yang lain. Malam-malam itu bagaimana nak diukur? Sedangkan nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, tak boleh malam lain satu malam sajalah. Satu malam 12 jam lah. Tetapi malam ini namanya Al-Qadar sebab Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Qaddara sama ada dengan makna ukur ataupun makna menghormati. Dia kedua-dua ni datang daripada satu arti saja, cuma pada tempat yang diguna itu sesuai dengan makna nilai, sesuai dengan makna ukur, sesuai dengan makna hormati, boleh dipilihlah. Di sini katanya wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka, yakni kaum Yahudi, tidak dapat mengukur Allah haqqa qadrihi, dengan penghormatan yang sebenarnya. Yahudi dan mana-mana saja manusia boleh mengukur kadar berapa tinggi rumah ni, berapa luasnya, mereka boleh ukur. Berapa dalamnya, mereka boleh ukur. Mereka boleh mengukur kekuatan manusia. Dia boleh mengukur berapa berat boleh ditanggung oleh seorang itu. Semuanya ini boleh diukur. Bolehkah mereka mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Mereka tak boleh. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tapi kalau tak boleh mengaku sahaja bahawa ini kitab suci, bahawa ini Nabi Muhammad datangnya daripada utusan Allah sama dengan nabi-nabi yang ada pada mereka, yang mereka percaya sejak daripada Nabi Yaqub sampai kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Ini nabi-nabi, kata mereka. Sepatutnya kalau mereka boleh mengukur nabi-nabi yang terdahulu, mereka boleh mengukur juga Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran yang dibawa olehnya. Tetapi Yahudi gagal. Mengapa mereka gagal? Kerana mereka mempunyai satu tabiat dia paling buruk sekali, iaitulah tidak boleh menghormati apa yang ada pada orang lain. Mereka boleh menghormati apa yang ada pada dirinya saja. Inilah yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu. Ayat terdahulu disebutkan hubbuz zat. Hubbuz zat ni maknanya sombong. Sombong, cintakan diri sendiri. Katanya, wa ma qararullaha haqqa qadrihi, kaum Yahudi tidak menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya. Tak boleh. Bila iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai', ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Sebahagian daripada Yahudi ada yang mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan manusia. Sama. Ini namanya kumpulan Mujassimah. Mujassimah maknanya meletakkan Allah Subhanahu wa taala ini berjisim seperti juga dengan manusia. Mereka kalangan kaum Yahudi pernah mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala pernah berperang dengan Bani Israel, tetapi Tuhan kalah berperang dengan Bani Israel. Sebab begitu, Allah Subhanahu wa taala pernah membuat satu perancangan tapi tak jadi perancangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini akan disebutkan pada tempat-tempatnya dalam ayat Quran ada meletakkan bahawa iktikad kaum Yahudi ini meletakkan Tuhan sama dengan diri mereka. Katanya di sini, iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai', ketika mereka mendakwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun terhadap manusia. Mereka mendakwa manusia mempunyai kelemahan-kelemahan yang tertentu. Tuhan juga mempunyai kelemahan-kelemahan yang tertentu. Sebab kalau Tuhan yang menurunkan kepada manusia ini dengan segala kekuatan yang ada padanya, sudah tentu tidak akan membiarkan Yahudi ini sesak di padang pasir berpuluh-puluh tahun lamanya. Ini menunjukkan bahawa perancangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Samalah juga dengan manusia tidak tahu. Tuhan pun lebih kurang begitu jugalah kata mereka. Ini adalah satu perbuatan yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah kepada mana-mana Yahudi yang mendakwa bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia, tak turun wahyu yang sesuai dengan manusia, tidak membantu manusia, dan tidak turun pulaknya kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada manusia perkara-perkara yang boleh membawa kemaslahatan kepada mereka. Tidak, kata mereka. Katakanlah hai Muhammad, kamu cakapkan kepada orang Yahudi yang begitu rupanya tidak dia dakwaan mereka terhadap Allah, man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Siapakah yang turunkan kitab Taurat yang boleh membawa kepada manusia nur dan memimpin manusia? Siapa yang menurunkan kitab? Nabi Musa sendiri cipta kitab Taurat yang mengandungi nur hidayat dan mengandungi pulaknya cahaya untuk membawa kaum Yahudi Bani Israel ini kepada jalan yang lurus dan membawa mereka kepada cahaya. Jika tidak ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Bani Israel akan terus kekal di bawah pemerintahan Fir'aun, menjadi boro-boro kasar kaum Fir'aun. Tetapi tidak. Wahyu Allah turunkan kepada Nabi Musa, bawa keluar Yahudi yang ada di negeri Mesir, keluar merentas padang pasir Sinai untuk dibawa kepada Baitul Maqdis. Siapa yang menurunkan kitab itu? Tanya kepada mereka. Tuhan yang turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, itulah juga yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu boleh percaya, kalau kamu boleh berfikir bahawa kitab Taurat bukan ciptaan Nabi Musa sebab dia mengandungi hidayat padanya, kamu juga akan boleh berfikir tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Qul man anzalal kitab alladhi jaa bihi Musa. Katakanlah, yakni tanya kepada Yahudi yang engkar itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk kepada manusia? Yakni kitab Taurat itu siapa? Taj'alunahu qaratisa, yang kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai kertas.
kitab sebagai kertas bagaimana kamu tidak hormati kitab Taurat meskipun di dalamnya ada nur dan ada hidayat. Jadi kalau kamu pada kitab Taurat itu kamu jadikannya sebagai lambaran kertas, sekalipun dalam kitab Taurat itu kamu mengakui bahawa di dalamnya ada panduan, tetapi kamu tidak hormatinya, maka tidak heranlah kalau kamu tidak menghormati kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kamu jadikannya sebagai sama dengan helaian-helaian kertas yang tidak mempunyai isbaran nilai. Ini satu perkara yang tidak mengherankan. Tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kitab Taurat itu kamu tubdunaha, kamu nyatakannya, wa tukhfuna katsira, kamu sembunyikan pula banyak perkara lagi. Kitab Taurat yang dipegang oleh padri-padri Yahudi itu tidak semuanya dikemukakan kepada manusia. Mana-mana yang boleh menjejaskan kepentingan padri-padri mereka sembunyikan. Yang boleh menguntungkan padri hanya sahaja yang dibacakan kepada orang ramai. Ma wa'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum, kamu diajar kepada menerusi kitab itu sesuatu yang bapa kamu tak tahu dan diri kamu sendiri juga tidak mengetahui. Maknanya kitab Taurat, jika sekiranya kamu ingin menciptakan, tak ada siapa pun yang mempunyai ilmu seperti mana yang ada dalam kitab Taurat itu. Kamu tak tahu dan bapa untuk nenek kamu juga tidak mengetahui ilmu yang seumpama itu. Qulillah, jawablah kepada mereka, kalaulah mereka ini boleh berfikir tentang kitab Taurat begitu sekali tinggi, mendalamnya ilmu dan hikmat padanya, jawablah kepada mereka, ilmu yang begitu tinggi, hikmat yang begitu mendalam, itulah dia Allah yang menurunkannya. Kemudian thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, selepas itu biarlah mereka leka bermain dalam keadaan kesesatan mereka. Sesudah mereka tidak sedia untuk beriman dengan kitab Taurat, mereka tidak sedia beriman dengan kitab suci Al-Quran, biarkanlah mereka. Biarkan, kamu sudah menunaikan tanggungjawabmu dengan sebaik-baiknya. Jika mereka kepada Nabi Musa pun mereka pertikaikan, apalagilah kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mudah bagi mereka untuk mempertikaikannya. Begitulah dia ayat berbicara tentang satu golongan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat menghormati kitab suci itu dengan sebaik-baiknya. Wa hadza kitabun anzalnahu barakallahu